InsyaAllah kita mula dengan Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah, dengan kasih sayang Allah, kita dapat bertemu pada pagi ini. Marilah sama-sama kita merendahkan hati kita kepada Allah, merendahkan hati kita kepada kebenaran Allah. Marilah sama-sama kita tunduk bahawa sesungguhnya kita ni lemah, banyak dosa, kita ni ada banyak kelemahan, kita ni ada banyak dosa, banyak keaiban, banyak kehinaan, dan banyak kejahilan, kita jahil. Jadi marilah sama-sama kita mengakui kehinaan kita di hadapan Allah, kelemahan kita di hadapan Allah. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita tidak akan mengulangi lagi apa yang kita lemah tadi. Dan kita minta kepada Allah SWT, janganlah jadikan kelemahan kita, keaiban kita, dosa kita, rawasib jahiliyah kita, janganlah ya Allah jadikan kejahilan kita, segala perkara-perkara yang tidak sepatutnya ada, dan sebagai penghalang kepada hidayah-Mu ya Allah. Janganlah jadikan kelemahan kita sebagai penghalang kepada taufik-Mu, penghalang kepada barakah dan rahmat-Mu ya Allah. Janganlah jadikan keaiban-keaiban kami sebagai penghalang kepada ma'unah dan karamah daripada-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah kelemahan kami, berikanlah pada kami kekuatan supaya kami sentiasa dapat memperbaiki diri kami, istiqamah di atas jalan insya-Allah. Alhamdulillah, kita selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi kita berselawat dan menyampaikan salam kepada Rasulullah SAW dengan perasaan rendah diri, perasaan rasa sayang kepada Rasulullah SAW. Dan kita ingin menjadi murid kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita membayangkan bahawa kita ini adalah makhluk manusia yang beruntung kerana mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan hanya mahu menjadi umat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mahu menjadi murid kepadanya, yang menjadi pelajar-pelajar yang mengikuti segala apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada para sahabat yang baginda Rasul, begitu juga kepada para tabi'in, orang-orang yang salihah, yang siddiqin, orang-orang yang sentiasa bersama dengan takwa. Kita mohon supaya Allah memberikan kepada kita, menjadikan kita orang-orang yang sentiasa terikat dengan amalan-amalan yang telah ditunjukkan oleh para guru kita, dan guru-guru kita yang sama ada yang kita sempat bertemu atau mendengar namanya sahaja. Kita berdoa supaya Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk sama-sama mencontohi mereka, menjadikan mereka model, menyayangi mereka, sentiasa berada di bawah barakah yang ada pada mereka itu. Dan biiznillah, dengan izin Allah, kita mohon supaya Allah Ta'ala memberikan barakah ke amalan-amalan mereka kepada kita, memanjangkan barakah kesalehan mereka kepada kita, kesalehan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya. Dan kita mohon kepada Allah supaya dengan amalan-amalan yang kita buat sedikit sebanyak, berpandukan kepada pengajaran guru-guru kita, tuan-tuan guru kita,
para sahabat, para tabi'in dan sebagainya, sehinggalah ke Rasulullah SAW yang diberikan kepada kita kekuatan untuk beristiqamah dengan amalan tersebut, insya-Allah. Alhamdulillah, pada hari ini kita sama-sama akan menyambung satu tajuk yang berkaitan dengan al-khawf at-tarbawiyah, takut yang dididik. Kita telah pun berbincang semalam berkenaan bagaimana kita hendaklah membina perasaan takut kepada pencipta, kepada Allah. Dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini bukanlah sebab kita takut neraka ataupun takut kita kehilangan apa yang kita rasa kita sayang di dunia ini, sebab tu kita takut pada Allah. Tetapi takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini ialah berdasarkan kepada keimanan kita, keyakinan kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah Tuhan yang sebenar, yang wujud, yang mempunyai kesempurnaan, yang mempunyai kehebatan. Dan takut kita kepada Allah SWT itu berdasarkan perasaan kewibawaan, kehebatan Allah yang maha sempurna. Dan Allah yang maha sempurna, yang maha hebat. Dan Allah SWT, kehebatannya itulah menyebabkan kita merasakan bahawa hanya zat Allah yang berhak untuk ditakuti, iaitu kita takut kepada Allah dengan kesedaran iman. Dengan kesedaran iman, maknanya bila kita merasakan bahawa Allah sahaja yang maha kuat, Al-Qawi, Al-Qahar, Allah yang maha memaksa, Allah yang maha mengalahkan, Al-Jabbar, Allah yang maha menyiksa, Al-Muntaqim, Allah yang maha agung, Al-Jalal dan sebagainya. Maka bila kita merasakan akan kehebatan Allah itu dengan kesedaran, maka takut kita menjadi khasyah. Dan khasyah Allah, iaitu kita takut kepada Allah dengan kesedaran, dengan keimanan kepadanya. Maka bila kita takut kepada Allah dengan kesedaran, dengan keimanan, dengan merasai kehebatan Allah tadi, maka kita pun mendekatkan lagi diri kita dengan Allah. Kita merasai bahawa keselamatan kita apabila Allah SWT selamatkan kita, maka kita pun mendekatkan lagi diri kita dengan Allah. Makin dekat, makin dekat. Kita makin mengagungkan Allah. Sebab tu kita kena banyakkan mengagungkan Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Zal Jalali Wal Ikram, Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Zal Jalali Wal Ikram, Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Zal Jalali Wal Ikram. Dan kita sebut nama-nama Allah yang Maha Agung, dan supaya mudah-mudahan bila kita memperbanyakkan menyebut nama-nama Allah yang hebat, Al-Jalal Wal Ikram, maka mudah-mudahan kita akan diberikan oleh Allah SWT dengan hidayahnya, dengan cahayanya itu, satu perasaan untuk benar-benar berada di bawah lindungan dia, insya-Allah. Ya, sebab itulah kita hendak merasai rasa takut kepada Allah yang paling agung sekali, takut pada Allah yang paling mulia sekali, takut kepada pencipta. Dan di sinilah kita nak sensitif dengan nama-nama Allah yang hebat, yang maha hebat. Dan kemudian pada masa yang sama kita hubungkan segala kehebatan yang ada di atas muka bumi ini, segala kehebatan, segala kekuatan yang ada di atas muka bumi ini, kita hubungkan dengan kehebatan Allah. Tidak hebat sesuatu itu melainkan dengan diberikan oleh Allah kehebatan padanya. Maka jadilah kita seorang yang khasyallah, ataupun seorang yang takut kepada Allah dengan perasaan haibah. Dan haibah iaitu perasaan merasa kehebatan Allah, merasai kekuatan Allah, kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila kita mendekati proses untuk merasai kehebatan Allah dalam diri kita ini, merasai keagungan Allah dalam diri kita ini, maka kita akan nampak bahawa segala yang agung, yang besar, yang hebat, yang nampak hebatlah di hadapan kita semua adalah makhluk. Dan segala yang menakutkan kita di hadapan kita itu adalah merupakan daripada syaitan. Yang bagaimana digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Imran ayat 175, innama zalikumus syaitan yukhawifu awliya'ahu falan takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Innama zalikumus syaitan, sesungguhnya mereka itu hanyalah syaitan yang menakut-nakutkan kamu dengan kawan-kawan mereka. Yukhawifu awliya'ahum, dan awliya'ah iaitu dia menakut-nakutkan kamu dengan orang-orang wakil dia lah, syaitan-syaitan ni, iblis ni. Siapa dia wakil dia tu? Itulah manusia yang bernampak macam Islam tapi munafik, orang kafir yang ganas, orang munafik yang jahat, dan kemudian kata Allah apa? Fala takhafuhum, maka janganlah kamu takut kepada mereka. Wa khafuni, takutlah kepada aku, kata Allah, in kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar orang yang
yang beriman. Jadi Allah perintah kita jangan takut dengan semua yang ada di depan kita. Jangan takut. Kalau kita ada paksaan takut pada Allah. Sebab Allah ni dia hebat. Kemudian bukan saja kita takut kepada Allah SWT, tapi kita diperintahkan oleh Allah jangan bersedih dengan sebab ancaman mereka. Wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufr. Jangan sungguh kamu berduka cita. Yahzunka, wala yahzunka, jangan kamu berduka dengan apa yang mereka buat pada kamu, orang-orang kafir itu. Yusari'una fil kufr, iaitu apa yang orang kafir buat pada kamu itu. Jangan kamu rasa sedih, jangan kamu rasa berduka cita, kan? Innahum lan yadurru Allah syai'a yuridu Allah alla yaj'ala lahum hazzan fil al-akhirah wa lahum 'adzabun 'azim. Jadi Allah pujuk kita juga, kan? Jangan kamu takut dengan mereka ni, syaitan-syaitan semua. Jangan bukan takut, sedih pun jangan. Wala yahzunka, jangan kamu sedih pun jangan. Apalagi takut jangan, sedih jangan. Sebab innahum lan yadurru, mereka tidak sekali-kali akan dapat memudaratkan Allah. Mereka tak akan boleh kalahkan Allah dengan sedikit pun, apa-apa pun tak boleh kalah. Allah tidak akan dikalahkan. Dan inilah Allah telah menetapkan kepada kita, dan mereka akan diberikan azab, azab yang pedih. Oleh itu, wahai manusia, fala takhshawun nas wakhshawni wala tashtaru bi ayati samanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Fala takhshawun nas, maka janganlah kamu takut kepada manusia. Wakhshawni, takutlah kepada aku, tetapi takutlah kepada Allah. Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayat aku dengan harga yang murah. Sebab takut kepada manusia, takut kepada dunia hilang, maka dia menukarkan ayat-ayat dengan ayat-ayat Allah dengan satu yang harga yang murah. Apa dia? Perlu keluar fatwa. Perlu keluar fatwa bagi orang alim. Orang keluar fatwa, dia bagi fatwa sesuai dengan kehendak nafsunya, kehendak bosnya. Dia keluar fatwa mengikut kehendak bosnya. Dia tidak ada kecermatan. Jadi Allah perintahkan jangan tukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Tapi bila takut dengan manusia ni, maka dia akan tukar. Allah perintah pun takut dengan Allah semata-mata. Jadi kita ni kena takut dengan Allah semata-mata. Maka di sinilah digambarkan kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ini, jangan kamu tukar ayat-ayat Allah ni dengan harga yang murah, dengan dunia lah. Siapa yang memutuskan, siapa yang buat keputusan, apa yang Allah turunkan itu tidak diikuti, maknanya dia tidak memutus macam mana yang Allah suruh, Allah perintah. Dia gunakan nafsu dia aja, dia guna logik dia aja, dia guna siasah nafsu sahaja, tidak merupakan siasah Islam yang benar, maka mereka adalah orang kafir. Mereka adalah orang kafir. Ini satu ayat yang Allah berikan kepada kita. Nombor satu, bila tak ambil, tak ikut apa yang Allah ni, dia jadi kafir. Kemudian jadi munafik pula, fasik pula. Baik. Sebab tu takut hanya untuk Allah. Takut hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekiranya kita memahami akan hakikat ini, takut yang sebenar hanyalah untuk Allah, dan takut dengan kehebatan Allah. Kita malu ke Allah, rasa hebat Allah tadi. Baik. Maka dalam tarbiyah ini, kita nak melihat, kita nak memproses takut ini, kita bagi kepada beberapa bahagian. Kurang-kurangnya ada 4 atau 5 bahagian. Kita akan bincang pada hari ini, sambungan. Yang pertama, takut yang wajib. Di manakah ketakutan yang ada dalam diri kita ini merupakan satu yang wajib. Wajib kita takut. Bagaimana kita sebut, takut adalah perasaan. Satu perasaan dalam hati kita. Dan apabila rasa takut itu mencegah kita, menghalang kita, ataupun hambanya itu daripada melakukan maksiat. Takut nak buat maksiat, takut buat perbuatan dosa, sehingga menyebabkan kita menghindari dosa, menjauhi perbuatan syirik. Jadi jika seorang hamba itu takut begitu, maka inilah dikatakan takut yang wajib. Takut yang menyebabkan kita tak mau buat dosa. Takut yang menyebabkan kita jauh daripada syirik. Maka apabila seseorang itu takut
kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan rasa takut itu menghalang dia melakukan dosa, maka kita lihat inilah dikatakan takut yang wajib. Wajib takut untuk meninggalkan dosa. Ini satu perasaan yang kita nak kena rasa. Bila tengok dosa, bukan saja kita benci maksiat, bukan saja kita benci, tapi kita takut tercebur, bimbang tercebur, bimbang terkena. Sebab tu orang yang bertakwa tadi, dia akan menjaga, bersifat warak, dan dia akan bersifat menjaga dia punya syubhah. Benda syubhah dia tinggalkan sebab dia takut tercebur, takut termasuk dalam perkara yang. Jadi ini takut yang wajib. Jadi al-halalul bayyin, al-haramul bayyin. Yang halal tu jelas, yang haram pun jelas. Wa bainahuma, di antara duanya ada syubhat. Syubhat ni apa? Kata Nabi, jauhkan, dalam rangka takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tapi pada hari ini, kenapa tersial orang-orang yang Islam yang kata beriman itu masih lagi berzina, masih lagi minum arak, rogol, rasuah, salah guna kuasa. Jadi sebenarnya mereka takut pada siapa? Orang bermaksiat ni sebenarnya dia takut pada siapa? Ya, sebab itulah kita lihat di sini dalam konteks tarbiyah. Kalau kita takut kepada Allah, kita tidak akan bermaksiat. Kalau kita bermaksiat, maknanya hati kita belum takut dengan Allah lagi. Ini kita boleh cek lah. Bila kita masih lagi kekal dengan maksiat, kekal dengan dosa, kekal dengan keaiban, kelemahan, tak meningkatkan kelemahan kita, masih lagi kekal dengan keaiban kita, kelemahan kita, maka orang yang masih lagi melakukan dosa, dia boleh buat dosa, maka sebenarnya dia tidak ada takut kepada Allah. Apa maksud tidak ada takut kepada Allah? Terputus imannya pada Allah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang penzina itu berzina. Tidaklah seorang yang penzina itu berzina sedangkan dia dalam keadaan beriman. Jadi seorang itu takkan berzina jika dia ada iman. Dan tidaklah seorang pencuri itu mencuri sedangkan dia dalam keadaan beriman. Tidak seorang mencuri kecuali dia tidak ada iman, ataupun dalam keadaan dia terputus dengan Allah. Dan tidaklah seorang meminum arak dalam keadaan dia beriman. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Saya sebut kat sini bagaimana apabila kita buat dosa, maka maknanya kita ni sebenarnya hakikatnya terputus daripada Allah. Masa tu terputus. Iman kita tak ada. Maknanya kalau matilah ketika berdosa, maka wa'iyazbillah min zalik, kita memang su'ul khatimah. Sebab itulah dalam konteks tarbiyah, kita nak, macam mana kita nak tahu bahawa kita ini meningkat menuju kepada Allah. Ini dalam konteks tarbiyah. Dalam konteks kita nak mendidik diri kita, kita dikatakan meningkat menuju kepada Allah, berlaku peningkatan yang tarbawi, peningkatan yang tersusun. Apabila kita dapat membuang kelemahan-kelemahan kita, keaiban kita, dosa kita, kejahilan kita. Jadi bermulanya peningkatan tarbiyah, peningkatan kita mendekati Allah, ialah apabila kita mula menjauhi perkara yang haram dalam diri kita. Perkara yang haram dalam diri kita. Jadi sekiranya kita masih mengekalkan diri kita dengan yang haram atau dosa-dosa, kita masih kekal, masih buat lagi dosa tu, masih buat. Kita tahu dosa, kita buat. Maka sebenarnya walaupun kita sembahyang puasa, walaupun kita buat benda-benda yang amal soleh, tapi hakikatnya kita masih lagi terputus dengan Allah. Sebab itulah yang dalam tarbiyah, dalam salikin, dalam orang yang berjalan menuju kepada Allah ni, yang mentarbiyah diri dia, perkara yang pertama adalah at-taubah, taubat. Taubah tu nadamah. Taubat itu kata Nabi, nadamah, menyesal. Dan bila menyesal, dia tinggalkan. Selagi kita tidak boleh meninggalkan dosa kita, maksiat kita, kelemahan kita, keaiban kita, maka selagi itulah kita tidak bergerak menuju kepada Allah. Tak bergerak lagi. Walaupun kita dah duduk, dah ada kesedaran, tapi kita tak bergerak lagi. Ibaratnya kita duduk dalam rumah, kita tahu kita nak kena pergi keluar. Kat luar ada apa? Kat luar ada makanan, kat luar ada pasar, kita nak pergi. Kat rumah tak ada apa, dah kosong. Jadi kat rumah ada apa? Kala jengking, ada ni. Kita tahu kita kena keluar. Kat rumah ada binatang buas. Ada benda yang boleh merosakkan kita. Itulah dosa kita. Racun. Kita kena keluar. Pintu keluar itu ialah taubah.
Jadi bila kita dah mula tinggalkan satu kelemahan kita, satu keaiban kita, maka barulah kita sedang menuju kepada Allah. Ini konteks tarbiyah, dalam konteks tarbiyah. Sebab tu digambarkan dalam kaedah syarak, darul mafsadah muqaddamun ala jalbi masalah. Meninggalkan perkara yang merosakkan lebih utama daripada kita menambah yang baik-baik. Dan sebab itulah kata Nabi apa? Nabi SAW hadis yang sahih Bukhari dan Muslim, tidak berzina seseorang itu melainkan dia dalam keadaan tidak beriman. Tidak mencuri, pencuri itu melainkan dia tidak beriman. Tidaklah peminum arak, melainkan orang yang minum arak itu dalam keadaan dia tidak beriman. Maknanya ketika seorang yang melakukan maksiat, dia sebenarnya terputus daripada Allah. Kenapa? Al-khawf, al-khasyah tadi tidak ada. Al-khasyah tadi tidak ada. Kesedaran untuk nak merasai kehebatan Allah yang maha melihat, yang maha mengetahui, yang maha mendengar, tak ada dalam hati dia, dalam fikiran dia. Sebab tu dia boleh buat dosa. Jadi sebab itulah dalam hal ini, dalam tarbiyah ini, kita kena faham bahawa takut untuk melakukan dosa-dosa yang ada, takut untuk berzina, minum arak dan sebagainya itu, ataupun dosa-dosa yang lain itu adalah merupakan satu yang wajib. Takut untuk buat ni satu yang wajib. Takut yang wajib dipanggil, mesti ada pada kita. Tapi macam mana kita hari ni, kita dah kata beriman, tapi kita tak takut lagi? Macam mana? Saya tak takut lagi ni, tak ada perasaan takut lagi, boleh ambil rasuah lagi, boleh buat apa sama. Maka jika tidak ada, maka nombor satu, tuan-tuan berpahala Allah, marilah sama-sama kita minta kepada Allah takut ni. Perasaan takut ni kita kena minta kepada Allah SWT. Bagaimana cara kita nak meninggalkan yang haram ni? Bagaimana cara nak meninggalkan haram ini? Walaupun saya dah pergi majlis ilmu, saya dah dengar ceramah kuliah, saya dah belajar berkenaan bab takut ini, dah belajar tentang takut al-khawf ini, tapi dalam hati saya masih lagi belum ada. Yang belum ada lagi perasaan takut kepada Allah dalam bermaksiat tadi. Jadi kadang-kadang syahwat kita, nafsu kita masih lagi menyuruh kita supaya buat benda-benda yang kita tak suka. Sebenarnya kita tak suka, tapi kita buat juga. Maka bagaimana? Yang pertama sekali ialah kita kena berdoa, minta kepada Allah. Ini Nabi ajar kepada kita. Banyak doa yang Nabi ajar, antaranya saya bacakan doa-doanya satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Al-Hakim. Apa kata Nabi berdoa? Ya Allah, saya cakap bahasa Melayu lah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami perasaan takut kepadamu. Ya Allah, takut yang menghalangi antara kami dengan maksiat kepadamu. Jadi Nabi ajar kita berdoa. Nombor satu minta, Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, berikan kepada kami satu perasaan takut yang menghalang antara aku dengan maksiat. Minta. Ini doa ni, ini hadis Nabi, hadis sahih. Jadi sebab itulah kita lihat, kita kena minta kepada Allah supaya ada perasaan takut. Sebab ni anugerah Allah, cahaya daripada Allah. Sebab kadang-kadang kita dah semayang, dah puasa, macam-macam dah buat, tapi cahaya al-khawf, al-khasyah itu tidak dapat lagi. Maka dengan itu, maka kita hendaklah bersiap sedia untuk, bukan saja kita doa. Doa ni sebagai, kita kata sebagai permulaan lah nak minta ke Allah ni kan. Lepas tu kita kena apa? Bersiap sedia supaya kita saddun zari', kita menutup jalan-jalan fitnah, jalan-jalan menuju kepada dosa tu kita tutup. Kita tengok kita suka apa, kita suka buat satu dosa, so jalan menuju kepada dosa tu kita tutup. Saddun zari', dia kata kita tutup lubang-lubang fitnah, tutup jalan menuju ke situ. Lepas tu Allah gambarkan, wala taqrabuz zina, la taqrabuz zina, jangan kamu hampiri zina. Hampir tu jalan. Dan bila kita dah minta ke Allah, Ya Allah, timbulkanlah perasaan takut kepada hati aku ini untuk melakukan maksiat, dosa. Sebutlah dosa apa yang kita suka buat tu, sebut. Tolonglah Ya Allah, tolonglah Ya Allah. Kemudian jalannya secara usahanya, ikhtiarnya, selepas doa tadi kita kena tutup jalan-jalannya. Seperti kalau kita bimbang naik kereta, kita dah berjalan, bimbang ada roadblock dekat tengah jalan, kita dengar ada roadblock, ada polis buat roadblock, maka sekatan jalan raya tu kita pastikan, yang pertama lesen kita bawa, kemudian kita pastikan kereta tu road tax tu hidup lagi,
ke jalan hidup lagi, semua cukup kemalannya. Jadi roadblock di jalan. Jadi sebab itulah kita lihat di sini, kita kena berdoa kepada Allah SWT untuk menghadirkan perasaan takut. Di antara hadis yang lain juga, dalam hadis Imam An-Nasa'i, Nabi menggambarkan kepada kita, ni Nabi ajar kita dan macam mana cara nak mendapatkan takut yang wajib ini, iaitu, ya Allah, aku pohon kepadamu rasa takut. Ya Allah, aku minta rasa takut kepadamu, ya Allah, dalam keadaan aku bersendirian ataupun dalam keadaan ketika beramai-ramai. Jadi minta kepada Allah perasaan takut kepada Dia. Minta kepada Allah, takut kepada Allah dalam keadaan kita seorang-seorang ataupun dalam keadaan kita bersama ramai-ramai. Takut. Ini kita minta. Ini doa Nabi sebut. Nabi sebut kepada kita. Maka itulah perkara yang pertama, takut yang wajib. Takut mesti ada. Apa maksud takut yang wajib? Satu perasaan bimbang, perasaan gelisah kalau kita termasuk ke dalam maksiat, dosa. Yang ini wajib. Dia takut yang menghalang kita untuk melakukan maksiat dan dosa ni wajib. Maka kita kena minta ke Allah. Kemudian kita kena bersiap sedia. Kita tahu dosa kita apa. Dosa kita kalau main game lalai dosa kita. Lalai ni dosa tak? Lalai ni dosa. Jadi kita tahu kita main game kita lalai sampai 4 jam 5 jam. Jangan main game. Tutup game. Delete semua game. Buang game. Ni takut. Dia orang betul-betul nak membina kekuatan meninggalkan perkara yang merosakkan. Jadi pertama, takut yang wajib. Takut yang wajib dalam tarbiyah kita kena minta dan kita kena usahakan. Yang kedua ialah al-khauf, takut yang sunnah. Takut yang sunnah. Takut hukumnya sunnah. Sunnah maknanya apa? Sangat-sangat digalakkan. Sangat-sangat digalakkan. Jadi perasaan takut yang memotivasikan hamba-Nya, yang menyebabkan kita terdorong, terangsang untuk mengamalkan taat kepada Allah. Jadi ini bersifat anjuran, bersifat satu yang menggalakkan dan menjauhkan perkara yang makruh. Jadi maknanya takut sunnah ni apa? Takut yang sunnah ni ialah perasaan takut yang menjadi motivasi kita. Kita bimbang dosa kita, Allah tak ampunkan. Kita bimbang kelemahan kita, Allah murka. Kita bimbang keaiban-keaiban kita yang terdahulu dan yang sekarang dan yang akan datang. Kita tak tahu masa nak mati besok, husnul khatimah ke su'ul khatimah, kita tak tahu. Perkara yang mendatang kita tak tahu. Takut, maka kita pun melakukan amalan, buat amalan-amalan, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhkan benda yang makruh kita jauh. Kenapa? Kita bimbang, kita takut kan. Mungkin besok akhir hayat kita silap-silap su'ul khatimah, kita bimbang. Maka kita nak jaga daripada kebinasaan yang mendatang, yang selepas. Kita bimbang Allah tak ampunkan dosa kita. Allah tak ampunkan dosa kita, kita bimbang. Kita bimbang kelemahan kita hari ini menyebabkan orang lain pun terjerumus daripada kelemahan. Kita bapa, kita tak jadi contoh yang baik, anak-anak kita pun jadi jahat juga macam kita, atau lebih jahat daripada kita. Kita bimbang. Kita bimbang, kita takut ada kelemahan-kelemahan kita yang menyebabkan orang lain binasa. Bukan kita saja binasa, orang lain binasa. Kita seorang pemimpin, kita tak tunjukkan contoh yang baik kepada anak-anak buah kita, kepada rakyat kita. Tiba-tiba rakyat jadi jahat, anak buah kita jadi jahat, maka kita bimbang, kita takut Allah murka pada kita. Ini takut yang menyebabkan daripada takut itu, maka dia pun meningkatkan amalan dia. Takut yang pertama tadi, jauhkan dosa. Takut yang kedua ni, meningkatkan amalan dia. Amalan-amalan yang wajib diperdalamkan lagi, perbaiki lagi. Amalan yang sunat diperbanyakkan. Kenapa dia bimbang? Tak tahu. Kau kan dah baik dah, dah bagus dah. Kau dah boleh cakap-cakap sikit tentang Quran, kau dah boleh hafal Quran, bagus-bagus semua. Kau buat baik semua, pergi masjid semua. Sekarang ni nak pergi masjid kena ada 2 dos. Tak semua masjid lah kan. Jadi engkau dah buat baik semua. Takkan engkau aku tak tahu lagi akhir aku macam mana. Kan? Allah gambarkan, Nabi gambarkan, innal a'mal bil khawatim. Amal yang sebenar tu amal yang menutup, amal yang akhir. Aku tak tahu aku ni husnul khatimah ke su'ul khatimah. Aku tak tahu. Maka kita bimbang, kita takut. Aku tak tahu besok aku semayang hari ni, aku puasa hari ni, aku baca Quran, aku taat kepada
perintah Allah aku buat semua, tapi aku tak tahu Allah terima tak terima. Kita ingat kita dah semayang dah, rupanya semayang kita Allah tak terima. Kita ingat dah puasa, rupanya puasa kita Allah tak terima. Allah tak terima. Mungkin ada kelemahan di sana sini, dosa sana sini, mungkin ada riak kat situ. Kadang-kadang kita pun tak perasan kita riak, kita tak perasan, tapi kita riak. Maka orang yang mempunyai perasaan takut tentang sesuatu yang mungkin tak pasti pada dia tu, maka dia pun mengamalkan, meningkatkan amalan dia. Lepas buat wajib, dia buat sunat pula, buat sunat lagi, buat tambah sunat lagi. Maka takut yang menjadikan dia meningkatkan amalan-amalan soleh dia itu, ini yang disebut takut yang sunnah. Takut yang sunnah, mana dapat pahala? Takut ni dapat pahala. Tadi takut yang wajib. Yang wajib apa? Kita meninggalkan syirik, meninggalkan dosa, itu yang wajib tu. Yang sunnah ni ialah apabila kita merasai bahawa kita masih lebih banyak kelemahan, lebih banyak kehinaan, kita lebih banyak kekurangan, dosa kita banyak lagi, pahala kita agak-agaknya tak ada. Kalau ada pun entahlah yang mana satu. Jadi kita pun bangun malam, kita pun sembahyang, kita pun berzikir. Ini takut, bimbang, su'ul khatimah, bimbang di depan Allah nanti tak boleh nak jawab soalan Allah. Jadi takut inilah takut yang sunnah, menyebabkan kita pun memperbanyakkan amalan sunnah. Jadi zaman sahabat Nabi dulu, ketika Nabi SAW bersama dengan sahabat-sahabat dia, maka sahabat-sahabat sangat rajin mengerjakan contohnya solat sunnah. Sampai sebahagian daripada mereka bengkak kaki berdiri lama, semayang sunat lama. Dan mereka meninggalkan perkara yang makruh. Yang makruh ditinggal, bukan yang haram. Haram memang tak buat dah, itu takut yang nombor satu, takut yang wajib. Yang makruh pun ditinggalkan. Jadi takut sunnah ni menyebabkan yang makruh pun dia tinggalkan. Sebab apa mereka melakukan itu? Termotivasi untuk buat amalan-amalan tadi sebab takut kepada Allah. Dan inilah sifat mereka yang akan menjadi awliya Allah, mereka yang akan menjadi orang yang dekat dengan Allah. Jadi takut yang paling kurang sekali, tuan-tuan dan dengar saya cakap, takut yang paling kurang sekali, yang sunnah yang paling kurang sekali, paling minima, ialah takut kita tak terpilih. Allah tak pilih kita. Allah tak pilih kita untuk dapat husnul khatimah. Allah tak pilih kita untuk ikhlas dan istiqamah. Allah tak pilih kita untuk berjuang pada jalan Allah. Ini takut yang minimum. Jadi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbang. Mereka terkeluar daripada terpilih menjadi tentera Allah, menjadi awliya Allah, menjadi al-mahdiyin. Mereka bimbang, mereka tak terpilih. Maka mereka pun melakukan amalan-amalan sunnah untuk supaya ya Allah, janganlah tinggalkan aku, janganlah lepaskan aku kepada jahiliah, janganlah kau biarkan aku hanyut dengan dosa, janganlah kau biarkan aku lemas dengan kelalaian. Mereka beramal. Kenapa? Dia takut Allah tak pilih dia. Macam kita nak masuk jadi pasukan lah, bola sepak ke apa kan. Saya dulu main sukan banyak. Jadi bila buat pemilihan bola sepak kan, jadi ada 50 orang terpilih daripada daerah-daerah ni, daerah-daerah seluruh Johor. Saya Johor dulu kan. Ada 50 orang, ada 100 orang lebih kan. Daripada 100 orang tu dia buat selection, pemilihan. Maka okey, semua pusing padang lari nak tengok siapa fit. Lari berapa banyak round lah. Lepas tu dia tengok kita punya gelecek pula, dia bagi bola, dia latih, kita latih tengok kita ni punya kemampuan menggelecek, kontrol bola, tendang bola kuat tak kuat, boleh seimbang. Emosi kita pula dia check. Emosi kita bagus tak bagus. Dia ni mudah marah ke, jenis orang yang ni ke kan. Kemudian dia check pula teamwork kita. Teamwork kita sama pasukan, mudah tak kita nak ni, mudah tak kita nak berinteraksi dengan kawan-kawan kita satu pasukan supaya boleh dapat bekerjasama dengan baik dalam sebagai satu pasukan. Kau nak tengok pula kebolehan, kemampuan kita nak duduk kat posisi mana, duduk sebagai defend ke, duduk sebagai midfield ke, tukar pula kita sebagai winger, kita tukar pula sebagai center offensive, striker kan. Jadi dia tukar kita back kiri, back kanan, sebagai tempat posisi kita supaya nak tengok kemampuan kita. Maka
Kalau buat satu, kemudian dia tengok pula kita ni macam mana. Dari sudut kesungguhan kita tu, nak baiki diri kita, macam-macam lah. Akhirnya daripada ratus-ratus orang, turun sampai 50 orang. Selection, dia buang. Petang-petang dah akan cakap, baik besok atau minggu depan, besok ini adalah nama-nama yang senarai yang boleh continue. Yang lain tu, terima kasih kerana bersama-sama dengan kami. Setelah bersama dalam 2 minggu, 3 minggu, besok ni adalah hari terakhir. Maka nama-nama ini adalah nama yang akan bersama dengan pasukan sebagai latihan peringkat kedua. 50 orang. 50 orang tu dapatlah. Alhamdulillah, terima kasih. Yang lain semua sedih balik. Ya, ni bola sepak kan. Lepas tu 50 orang pula berlawan sama-sama buat 2 tim, 3 tim, lawan. Akhirnya tinggal dia nak 22 orang je. Nak 22 orang je. 22 orang ni jadi daripada 50 jadi 30 orang. Jadi dia nak 22 orang sahaja yang nama akan tertulis di dalam senarai sebagai pasukan negeri yang mewakili negeri. Negeri Johor ke negeri mana ikutlah, atau pasukan Malaysia. Aku berlatih lagi kuat lah, kuat sebagainya. Saya ingat lagi, memang berlatih sungguh-sungguh. Latihan sebenarnya bermain ketika selection lebih susah lagi bermain masa pertandingan. Jadi pemain kan, akhirnya okey, inilah senarai terakhir. 22 orang yang akan mewakili negeri ataupun negara Malaysia. Piala Coca-Cola, saya pernah ingat selection Piala Coca-Cola masa tu jahil kan. Coca-Cola buat piala, kita ikut. Coca-Cola ni kita kena boykot kan. Jadi Piala Coca-Cola. Jadi semua tunggu under 16, bawah 16 tahun masa tu. Jadi akhirnya nama ni boleh pergi. Yang tak nama tu sedih. Orang yang berhajat untuk menjadi Al-Mahdiyin, orang yang berhajat untuk menjadi awliya Allah, menjadi tentera Allah, terutamanya di akhir zaman kan? Sebab di akhir zaman ada dua je akhir zaman ni. Yang pertama, mukmin as-sadiq, mukmin yang benar, ataupun munafik hakiki, munafik yang sebenar. Mukmin yang sahih yang benar, dan munafik yang mukmin yang sadiq yang benar, dengan munafik yang hakiki, munafik yang sebenar. Jadi kita ni nak pergi ke mana ni? Allah kata wahadainahun najdain. Depan kamu ada dua pilihan. Al-Islam wa ghairal Islam. Jadi nak dapat Islam ni bukan senang. Allah pilih. Terutama di akhir zaman, kita mungkin minoriti, kita mungkin sikit kan? Maka di sinilah kita bimbang kalaulah Allah tidak memilih kita untuk menjadi awliya dia, untuk menjadi mukmin, untuk menjadi muslim. Allah tak pilih kita untuk menjadi hamba Allah. Kita jadi hamba yang lain daripada Allah. Wa'iyazbillah min zalik. Ya Allah, jauhkan kami daripada itu. Jadi nak sebut kat sini, tambahan lagi dengan adanya fitnah ad-duhaimak. Fitnah ad-duhaimak pula, fitnah yang pekat. Kita tak tahu. Orang Islam paginya beriman, petangnya kafir. Kafir beriman petang, pagi pula kafir. Jadi apabila digambarkan pula fitnah ad-duhaimak itu, fitnah gelap gelita itu, semua orang pasti kena, semua muslim pasti kena. Maka bimbanglah kita. Kita mengaku kita takut ke Allah, kita mengaku kita beriman kepada Allah, tapi rupa-rupanya solat kita Allah tak terima, puasa kita Allah tak terima, Quran kita Allah tak terima. Mengaku Islam tetapi kita tak semayang. Wa'iyazbillah min zalik. Islam tapi tak semayang. Maka ini bukan awliya Allah, ini bukan awliya Allah, ini awliya syaitan. Dia merupakan wali syaitan. Jadi oleh kerana dia bimbang, dia tidak terpilih untuk menjadi awliya Allah, menjadi mukmin, menjadi muslim, mukmin yang sadiq, yang benar, maka dia pun kan meningkatkan dia punya amalan dia, mendorong dia untuk lebih rajin beribadah yang sunat-sunat. Lebih rajin beribadah yang sunat-sunat. Bukan kita makin lemah. Sebab kita tak sembahyang, kita ingat kita okey dah. Tak semestinya. Allah tak terima orang yang bermalas-malas. Jadi kita pun bimbang Allah tak terima tadi. Kita pun buat meningkatkan diri, meningkatkan. Kita tengok ada peluang buat amal sunnah, kita buat. Ada peluang buat amal, meningkatkan amalan, kita buat. Pagi-pagi dah sedekah dah.
Nak pergi masjid tak boleh pergi masjid, buat kotak. Buat tabung. Dekat rumah kita buat tabung. Kalau sunnahnya setiap pagi kita sedekah. Nak pergi kat masjid nak sedekah. Tapi masjid hari ni nak pergi pun ada tempat yang tak boleh pergi kan. Nak pergi kita tak cukup syarat. Syarat pergi masjid bukannya orang Islam balik, akal balik ni, syarat semuanya ada tambahan lagi, kena ada 2 suntikan. Kalau tak boleh pergi. Jadi mungkin kita tak cukup lagi suntikan tu kan, ataupun kita tak ada kan. Nak pergi macam mana? Tak boleh. Maka kan, buat tabung kat rumah. Pagi-pagi masukkan tabung tu. Inilah tabung sedekah subuh. Masuk. Ini tabung sedekah fajar. Masuk. Jadi kita masuk dapatlah pahala sedekah masuk fajar. Lepas tu jangan pula kita ambil tu, kita rotate bagi betul lah. Jadi apabila kita tidak bimbang bahawa kita ni mungkin tidak terpilih daripada Allah, tak bimbang, tak kisah, maka kita takut kita termasuk orang yang lalai, kita lalai. Maka orang yang takut sehingga menyebabkan dia merasai bahawa dia perlu meningkatkan lagi beramal, meningkatkan amalan lagi, meningkatkan lagi, maka ia akan sampai kepada peringkat ihsan. Ihsan, inilah digambarkan ihsan. Jadi takut yang sunnah ini, dia akan proses kita sehingga menjadi seorang yang bersifat ihsan. Apa ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ini hadis sahih. An ta'budallaha ka'annaka tarah, kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat dia. Fa in lam takun tarahu, maka sekiranya kamu tidak melihat dia, fa innahu yarak, sesungguhnya dia melihat kamu. Jadi pada hadis ini melihatkan kepada kita bahawa kita sebenarnya perlu kepada apa yang digambarkan sebagai ihsan. Baik. Jadi ihsan ni pula ada 2 tingkatan. Ihsan ada 2 tingkatan. Tingkatan yang pertama ialah tingkatan yang disebut ar-raja, kita berharap. Kita semayang, kita harap Allah terima kita semayang, itu ihsan. Kita harap Allah terima. Kita ada kelemahan, kita harap Allah terima. Tingkatan kedua ialah al-khawf, al-khasyah, iaitu kita takut kepada Allah. Jadi takut kepada Allah ni menyebabkan kita tambah lagi. Takut yang pertama ar-raja, berharap tadi. Kita habis sembahyang, kita tahu banyak kelemahan, kita harap, ya Allah terimalah sembahyang aku ni, ya Allah, walaupun sembahyang aku penuh dengan kelemahan, tak Allah terima kan. Itu ar-raja. Tapi tingkatan ihsan yang kedua ialah al-khawf. Khawf ni apa maknanya? Dia bimbang Allah tak terima tadi, kan? Dia takut kepada Allah tadi, kan? Dia tak tahu dia husnul khatimah ke su'ul khatimah, dia pun meningkatkan lagi, buat lagi. Sehingga akhirnya dia mencapai satu peringkat yang dekat dengan Allah, takarub pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, wala nuskinannakumul ard min ba'dihim zalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Ini surah Ibrahim ayat 14. Ayat ni pernah saya baca. Demi sesungguhnya kami akan tempatkan kamu ke negeri itu sesudah binasanya kaum yang zalim. Jadi Allah gambarkan dalam hadis, dalam ayat ini, sebenarnya di ayat sebelumnya itu menceritakan tentang apa? Cerita tentang orang Islam yang ditakutkan, yang dikejar, dianiaya, dizalimi, dan terpaksa pindah tempat lain ke sebagainya. Tapi Allah gambarkan Allah akan datangkan kamu, Allah akan menangkan kamu, Allah akan tetapkan kamu ke negeri itu setelah Allah binasakan orang-orang yang zalim. Balasan yang demikian itu ialah kepada orang-orang yang takut. Zalika liman khafa maqami. Dan demikian itu Allah berikan kemenangan kepada kita, bebas daripada kezaliman, penganiayaan, bebas daripada pembunuhan orang yang aniaya kita tu. Kan, kenapa? Liman khafa maqami, dia takut kepada Allah, keadilan Allah, takut kepada kekuasaan Allah tadi. Wa khafa wa'id, dan dia takut dengan janji azab Allah. Siapa yang tak bersama dengan Allah, Allah beri azab. Jadi hamba Allah yang takut inilah, takut ini disebut takut yang sunnah. Takut yang sunnah yang menjadikan kita termotivasi, terangsang untuk menambah amalan kita, Tengok ada peluang buat amal sunnah, dia buat. Amal sunnah dia buat. Dia banyakkan amal sunnah dia. Kenapa dia bimbang kalau dia Allah tak pilih dia? Macam orang yang nak main bola dia lah, dia bimbang, dia tak terpilih untuk wakil negeri.
Tak terpilih untuk jadi orang yang boleh mendapat sesuatu daripada Allah. Sebab itulah apabila kita mengharapkan supaya negara kita aman, negara kita bebas daripada segala kelemahan, segala musuh-musuh, maka kita kena membina takut yang sunnah ini. Jadi dalam tarbiyah, takut sunnah ini adalah satu yang perlu kita jadikan sebagai satu malakah, satu darah daging kepada kita. Baik, ini adalah perkara yang digambarkan oleh Allah SWT kepada kita. Dan inilah sebenarnya apabila kita merasakan bahawa kita ni sebenarnya tak tahu lagi masa depan kita macam mana, mati kita kat mana, mati kita husnul khatimah ke su'ul khatimah ke, Allah terima ke tak amalan kita ini. Maka apabila kita mempunyai pengetahuan yang demikian, kita barulah digambarkan kita ini adalah orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Orang berilmu ni adalah orang yang memahami kedudukan dia sebagai hamba, kedudukan Allah sebagai Tuhan. Hamba, dia berusaha, dia berubudiah, dia beribadah kepada Allah. Tapi dia beribadah kepada Allah, belum tahu Allah terima. Belum tahu Allah terima. Jadi kalau kita kata saya semayang Allah pasti terima, itu kita Tuhan pula. Kita hamba. Jadi orang yang berilmu itu ialah orang yang faham kedudukan dia sebagai hamba dan Allah sebagai Rabb, sebagai ilah, sebagai Tuhan dia. Maka di sinilah hakikat ilmu itu ialah akhirnya melahirkan khasyah, yang melahirkan ketakutan kepada Allah. Bukan takut yang menjauhkan daripada Allah, takut yang kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pada hari ini ramai manusia ada ilmu, belajar sana belajar sini, tetapi tidak takut kepada Allah. Dia ada ilmu tapi tak takut Allah. Maka digunakan ilmu itu untuk memperkenalkan orang lain pula, fitnah orang lain pula, ngumpat ke orang lain pula, cerca orang lain, rendahkan orang lain. Gunakan ilmu tu. Namanya ustaz, namanya ustazah, tapi duk bantai orang. Kenapa? Dia ada ilmu tapi tidak ada khasyah, tidak ada takut pada Allah. Jadi ilmu ni bukanlah menjamin kita ni orang yang dah selesai semua sekali. Ilmu ni sebagai pembuka aja, cahaya yang nak membuka. Tetapi bila diproses dengan tarbiyah, ilmu yang menyebabkan kita rasa tawaduk dengan Allah, tadaruk dengan Allah, ilmu yang menyebabkan kita mengenal Allah, mengenal Allah dengan kenal yang sebenar, maka akan menyebabkan kita sayang pada Allah, kita takut kepada Allah. Kita menyebabkan kita rasa nak menjaga diri kita. Maka ilmu inilah yang akan membawa manusia kepada kejayaan. Sebab itulah ramai ada ilmu tapi tidak takut kepada Allah. Jadi manusia yang mengenal Allah dengan sebenar-benar kenal, pasti dalam hati ni ada perasaan takut. Jadi kalau hari ni hati kita tak takut ke Allah, hati kita tak takut ke Allah, sebab tu kita boleh buat maksiat, sebab tu kita boleh lalai, sebab tu kita boleh buat benda-benda yang Allah tak suka. Kita boleh duduk dalam kelemahan, tak memperbaiki diri kita. Kenapa? Sebenarnya hati kita tak kenal Allah. Kenapa hati kita tak kenal Allah? Apa tandanya? Tandanya ialah kita ni tak takut ke Allah. Kita buat maksiat depan Allah, kita tengok maksiat depan Allah, telinga kita mendengar maksiat depan Allah, bercakap lidah depan Allah. Allah melihat kita, Allah mendengar, Allah mengetahui. Maka maknanya apa? Maknanya sebenar-benarnya hati itu belum lagi kenal Allah, belum lagi takut pada Allah. Tetapi bagi seorang mukmin yang mengenal Allah, yang ada ilmu mengenal Allah, pasti mempunyai rasa takut kepada Allah. Sebab dia tahu Allah Maha Agung, Allah Maha Kuat, Allah Maha Perkasa, Allah Al-Azim, Allah Jalla Jalaluh, Allah Al-Qawi, Allah Al-Qahar, Allah Al-Jabbar, Allah Al-Muntaqim. Jadi dengan pengetahuan itu, maka dia pun taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wallahi, demi Allah, aku adalah orang yang paling kenal Allah. Jadi Nabi kata apa? Dia adalah orang yang paling kenal Allah Subhanahu Wa Taala dan yang paling berilmu mengenai Allah, yang paling tahu tentang Allah tadi, paling berilmu. Maka daripada semua yang lain, dan aku orang yang paling takut pada Allah. Jadi oleh kerana Nabi paling kenal Allah, paling berilmu tentang Allah, maka Allah Rasul paling takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semakin mendalam
ilmu kita mengenal Allah, mengenai agama kita tadi, mengenai ancaman-ancaman Allah, maka semakinlah kita takut kepada Allah dengan takut yang benar. Jadi bukan takut neraka, takut pada kehebatan Allah, keagungan Allah, maka kita pun mendekati Allah, dekat dengan Allah, sebab kita takut dengan kehebatan dia. Sebab tu kita lihat pula bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mendidik sahabat-sahabat. Macam mana kita tengok Rasul sallallahu alaihi wasallam mendidik sahabat-sahabat. Ini contoh-contoh. Baik. Daripada Anas radhiyallahu anhu telah berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Jadi dalam satu khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan, hadis ini muttafaqun alaihi, hadis daripada Bukhari dan Muslim. Maka kata Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, tidak pernah aku mendengar satu khutbah yang semacam itu, amat menakutkan. Jadi Rasulullah bagi ancaman, cerita tentang ancaman-ancaman Allah. Ada masa cerita pasal janji Allah, ada masa cerita ancaman Allah. Maka beliau pun bersabda, disimpulkan tadi, seandainya kamu tahu apa yang aku tahu, maka pasti kamu akan sedikit ketawa, banyak menangis. Jadi Nabi pun cerita-cerita, itu dia cerita sebahagian digambarkan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya kamu tahu apa yang aku tahu, kamu pasti sedikit ketawa, kamu pasti banyak menangis. Maka Anas pun berkata, radhiyallahu anhu berkata, maka para sahabat tutup muka semua dan kemudian mereka pun menangis teresak-esak. Kita dengar cerita pasal neraka, dengar cerita pasal murka Allah, dengar cerita pasal janji Allah, tak rasa apa-apa. Sahabat-sahabat, bila Nabi cakap tu, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, tentu kamu akan banyak menangis, sedikit ketawa. Sahabat-sahabat tunduk, tutup muka, kemudian sahabat-sahabat pun menangis teresak-esak. Abu Bakar As-Siddiq adalah antara salah seorang sahabat utama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq yang paling mulia di antara sahabat-sahabat yang lain. Dalam satu hadis diriwayatkan Imam At-Tirmizi, hadis sahih, maka Abdurrahman bin Auf telah berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, dia kata apa? Abu Bakar masuk syurga. Abu Bakar ni ahli syurga. Jadi Nabi menyebut tentang kehebatan, kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ada kat situ, disebut tentang kemuliaan Abu Bakar. Abu Bakar lah yang menemankan aku, yang begini di hijrah aku ni dengan Abu Bakar lah. Sekali cerita kan, ketika peristiwa Isra' Mi'raj, Abu Bakar lah yang membenarkan aku. Semua orang semua kecoh-kecoh kata gini, mustahil. Abu Bakar kata, kalau itu Muhammad cakap benar, aku lebih daripada itu pun aku percaya, kata Abu Bakar As-Siddiq. Maka Nabi menyebutkan kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq dalam satu hadis. Kemudian dalam hadis itu begini, sehingga Rasul kata Abu Bakar adalah ahli syurga. Abu Bakar adalah ahli syurga. Ini janji daripada Nabi yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila mendapat kabar gembira dijamin masuk syurga tu, apa yang berlaku kepada Abu Bakar? Kalau kita lah hari ni, katalah kita mimpi Nabi datang kat kita, kamu ahli syurga, apa kita buat? Ataupun ada seorang kata kamu ahli syurga lah, kita dapat tahu ahli syurga, apa kita buat? Adakah kita dah janji masuk syurga, nak buat apa lagi? Santai-santai lah, relax lah, dah ahli syurga kan, relax lah, kita dah ahli syurga kan, relax lah. Tetapi tidak berdemikian berlaku kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar seorang yang sangat dekat hubungan dengan Allah. Semakin dia dekat dengan Allah, semakin kuat ibadah dia, semakin kuat. Bukan semakin Allah dah janji masuk syurga kan. Macam kita lah, dapat subsidi, dapat berim lah, dapat prim lah, dapat macam-macam lah kan. Prihatin lah apa, wah okey dah kan, okey dah. Parlimen ni nak tukar kerjaan, okey dah, kerjaan baik dah kot. Agaknya kan kita relax, kita rasa biasa kan. Seorang telah dijanjikan syurga, maka tentu dia bersantai-santai. Tapi Abu Bakar As-Siddiq, dia bukan makin relax, tak, makin dia kata dia beribadah. Kalau malam-malam tu menangisi dosa dia, lemah dia rasa kehinaan dia rasa kemuliaan Allah, syukur pada Allah nikmat yang diberi, sehingga dia menangis kepada Allah SWT, menangis sehingga tangisannya boleh didengar sampai ramai orang dengar dia menangis. Abu Bakar menangis.
Malam-malam seorang-seorang dia menangis sampai tangisan tu didengari oleh sahabat-sahabat dia. Dan sehingga amalannya sangat keterhadapan. Amalan Abu Bakar As-Siddiq sangat keterhadapan. Dan ilmu beliau juga semakin meningkat, semakin takut, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Abu Bakar akan menjadi pendamping kepada Rasulullah SAW. Tengok apa kata Rasulullah SAW. Satu hari duduk ramai-ramai, Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah SAW bertanya, siapakah di antara kamu yang berpuasa hari ini? Siapa puasa hari ini? Maka Abu Bakar menjawab, semua diam aja. Aku angkat tangan, saya ya Rasulullah, saya puasa hari ini. Orang lain semua tak puasa kan. Maka bagi bertanya lagi, siapa antara kamu yang menghantar jenazah? Siapa yang hantar jenazah hari ini? Maka Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah, saya hantar jenazah. Kemudian bagi bertanya, siapa yang memberi makan pada orang miskin hari ini? Siapa yang bagi makan orang miskin hari ini? Maka Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Kan? Bagi dia bertanya, siapa yang menjenguk orang sakit? Siapa yang menziarah orang sakit? Abu Bakar jawab, saya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tidak ada amalan tersebut berkumpul pada diri seseorang, melainkan dia akan masuk syurga. Jadi bukan kata dia dah dijamin syurga terus dia tak beramal, lagi kuat amalan dia. Inilah ciri-ciri keimanan seorang hamba. Jadi ciri keimanan seorang, inilah ciri-ciri keimanan seorang hamba tadi, yang takut dan khawatir kepada dosa-dosanya. Ini yang menjadi satu kekuatan. Sebab itulah tuan-tuan dan puan, kita nak kena tengok balik diri kita ni. Takut kita macam mana? Takut kita ni. Dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya seorang mukmin ketika ia melihat dosa-dosanya. Seorang beriman tu bila melihat dosa dia, dosa kita ni, apa dosa kita ni? Ada seperti dia sedang duduk di sebuah lereng gunung, dia khawatir gunung tu akan menghempap dia. Nampak gunung besar, gunung tu macam nak hempap dia. Macam nak hancurkan dia lah. Ini dosa bagi seorang mukmin. Sedangkan seorang fajir, seorang yang sentiasa buat dosa, orang mukmin tapi yang ada sifat munafik, ketika melihat dosanya, dibuat dosa, dia melihat seperti ekor lalat yang hingga kat hidung dia, dia tepis-tepis saja. Dia usir lalat tu. Dia rasa macam tak apa, tak apalah, nanti Allah ampunkan aku macam tu. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi inilah perbezaan antara orang beriman dengan orang munafik. Jadi di akhir zaman ni kita nak tengok apa tanda kita beriman kepada Allah. Dalam konteks al-khawf fillah. Dalam konteks al-khawf at-tarbawiyah. Takut yang mendidik tadi. Apa bukti? Kita takut dosa kita. Kita bimbang dengan dosa kita. Kita bimbang dengan kelemahan kita. Kita bimbang dengan keaiban kita. Kita bimbang dengan perbuatan melampau batas kita. Jadi ini adalah antara perkara yang menjadi tanda iman kita di akhir zaman. Jadi kita tengok diri kita sendiri lah hari ni. Jangan tengok orang. Hari ni ramai orang lain tengok orang. Ada orang buat channel, 1 channel, 2 channel, 3 channel, YouTube ke, FB ke apa, hanya nak kutuk orang je. Hanya nak cari kelemahan orang aja. Hanya nak komen-komen tentang orang aja. Nak kritik orang aja. Nak gosip-gosip aja. Ada orang buat channel macam tu, kenapa? Hak tu paling ramai orang tengok. Irbit Liu lawan Caprice, Irbit Liu lawan Nadir. Semua orang tengok. Viral. Kan? Kenapa? Dia mencerita kelemahan orang. Komen-komen pada orang. Jadi orang yang beriman, dia tak tengok kelemahan orang lain. Dia tengok kelemahan diri dia. Tak payahlah cakap pasal orang lain. Kita cakap pasal diri kita je. Saya lemah, saya sekian, nak baiki diri kita. Maka ini yang digambarkan seorang yang fajir, seorang yang berdosa, maka dia akan menganggap dosa itu seperti lalat yang boleh dihalau-halau macam itu. Ini perbezaan yang utama kepada orang yang duduk dalam tarbiyah dan beriman dengan orang yang munafik. Orang munafik dia duduk dalam program, pergi ceramah, dengar ceramah, pergi qiyamul lail, buat qiyamul lail, pergi haji, pergi umrah. Tiap tahun lagi dia pergi, tapi dia tak kisah dosa dia. Ini perbezaan. Dia buat benda yang disuruh, tapi yang dilarang pun dia buat juga. Dosa dia tak tinggalkan. Ini perbezaan antara orang mukmin di akhir zaman dengan orang yang munafik, orang yang fajir. Jadi sebab itu kita nak kena tengok balik diri kita supaya benar-benar kita ni mempunyai ketakutan kepada Allah, dengan takut yang ada
kesedaran. Baik. Dibanding daripada itu, antara perkara yang penting juga kita kena faham di sini ialah takut yang tercela. Takut yang tercela ataupun takut yang tercela ini ialah bila dia takut kepada ni, takut yang digambarkan tercela ini bila kita takut tadi, maknanya kita takut dosa kita sebagainya, kemudian kita putus asa. Itu tercela. Bagus takut dengan dosa, tapi kemudian dia menjadi putus asa dengan sebab dosa-dosanya. Seolah-olah dia rasakan Allah tidak mengampunkan dia. Kita rasa kita ni Allah tak ampunkan. Itu tercela. Jadi sunnah, takut sunnah tu kita takut dosa kita sebagainya, itu sunnah. Sehingga akhirnya kita pun bertaubat, beramalkan amalan sunnah lagi banyak lagi tadi, bertambah, berkembang. Tapi bila sampai satu peringkat, syaitan bisik kita, alah kau ni memang tak layak lah nak ampunan, dah tak boleh nak diampunkan, kau ni memang orang yang jahil dan sebagainya, sehingga kita berputus asa daripada rahmat Allah. Maka berputus asa daripada rahmat Allah itulah tanda kita ni orang yang telah disesatkan oleh syaitan. Qala wa man yaqnatu min rahmatillah min rahmati rabbih illa ad-dallun. Tidaklah seseorang itu berputus asa daripada rahmat Tuhannya melainkan dia sesat. Ini surah Al-Hijr ayat 56. Surah Al-Hijr ayat 56, Ibrahim bercakap, Nabi Ibrahim berkata, tidaklah seorang itu berputus asa daripada rahmat Allah melainkan dia itu sesat. Maka sebab itulah berhati-hati, jangan sampai takut kita pada dosa kita, takut kita pada kelemahan kita, kan. Kita kata kita ni banyak dosa, banyak lemah, banyak kekurangan, sehingga kita berputus asa. Kita kata Allah dah tak ampunkanlah, baik aku buat jahat, baik aku tak payah bertaubat. Jadi ini putus asa. Putus asa ni tercela. Sifat-sifat kekufuran. Kita ambil contohnya orang yang membunuh 99 orang. Dia bunuh 99 orang. Dia jumpa dengan seorang abid, seorang ahli ibadah. Dia kata, bolehkah Allah ampunkan dosa aku? Aku dah bunuh 99 orang ni. Abid tu kata, aku ni yang semayang tiap-tiap hari, puasa tiap-tiap hari ke sebagainya, baca Quran lagi sebagainya, pun tak rasa Allah ampunkan dosa aku. Apakah engkau yang bunuh 99 orang? Confirm masuk neraka. Maka dia membunuh seorang tu, cukup 100 orang. Dia jalan lagi, akhirnya berjumpa dengan seorang. Adakah aku ni boleh diampunkan dosa aku? Dah bunuh 100 orang. Maka seorang yang alim, yang memahami tarbiyah mengata, sesungguhnya keampunan Allah amat luas. Bunuh 1000 orang, berapa orang pun kita bertaubat, minta pada Allah, dan keampunan Allah akan ampunkan. Kata alhamdulillah, besarnya rahmat Allah. Maka tetapi kamu kena keluar dari kampung ni, pergi tempat lain. Jangan duduk ke kampung kamu ni, semua pembunuh belaka, semua jahat belaka. Pergi ke kampungnya sana yang lebih baik lagi. Maka dia pun berjalan, tiba-tiba tengah jalan dia meninggal dunia sampai ajal. Maka turun malaikat rahmat nak ambil dia, sebab dia dah bertaubat tadi. Malaikat azab nak ambil dia, sebab dia bunuh 100 orang tadi. Maka akhirnya Allah turunkan seorang malaikat, ni pendek ceritalah, malaikat untuk nak disuruh mengukur lah. Maka dia berarti jarak untuk sampai ke kampung yang dia bertaubat tu lebih dekat dengan jarak yang dia tinggalkan. Maka Allah SWT menggambarkan kepada kita hari ini, jangan putus asa, teruskan. Bila putus asa tu, kita rasa kita ni banyak dosa sampai kita tak boleh nak rasa kita ni diampunkan, maka kita pun berputus asa, maka itu adalah sesat. Jadi takut yang membawa kepada putus asa tu tercela. Jadi takut kita sentiasa positif. Sebab tu kita kena baik sangka dengan Allah akan ampunkan. Tapi janganlah pula kita mengambil kesempatan Allah Maha Agung ni, Maha Pengampun. Allah juga Maha Pengazab. Jangan main-main. Allah Maha Adil. Baik, jadi takut yang kedua ialah takut yang sunnah. Dan takut yang ketiga ialah takut yang diharuskan, mubah. Takut yang boleh. Apa takut yang boleh ni? Takut yang datang daripada sifat kita natural. Contohnya, kita takut dengan binatang buas, takut dengan penyakit, takut dengan benda-benda yang boleh membinasakan kita, takut nak lalu jalan tu, takut jembatan runtuh. Takut ni takut fitrah. Ni takut yang natural, takut yang natural. Takut kita tenggelam, takut macam ni, takut ni. Jadi takut ini adalah takut yang mubah. Mubah ni harus. Jadi dia akan jadi baik bila kita melakukan pencegahan. Kita takut binatang buas, maka kita siapkanlah peralatan untuk berhadapan dengan ada api sebagainya, nak tidur pasang api ke apa contoh kan. Maksudnya takut yang menyebabkan kita
kan, melakukan kerja manfaat mencegah daripada bahaya tadi. Ini takut yang insting, takut yang naluri, yang memang fitrah pada kita semula jadi. Takut gelap tentunya, takut gelap. Apa dekat gelap pun takut. Bukan takut, tak takut Allah tak, tapi kan gelap takut kan terjatuh ke, termasuk lubang ke kan. Takut. Jadi ini fitrah. So takut yang ini menyebabkan kita mencegah diri kita daripada melakukan perkara yang lalai. Kita lebih alert. Di jalan pelan-pelan pakai tongkat kan, jalan gelap. Maka ini adalah takut yang harus dibenarkan. Tapi sekiranya takut ini membawa kita kepada dosa, maka dia boleh jadi takut yang haram tadi. Jadi inilah antara perkara-perkara yang digambarkan ni. Kemudian takut yang haram yang keempat. Takut yang diharamkan ialah takut menyebabkan kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Takut kepada ketua kita, bos kita, kita ikut aja apa yang dia suruh walaupun benda tu haram. Kita buat aja, tak fikir langsung. Ini takut yang diharamkan. Kita seorang alim, kita seorang yang memegang jawatan kuasa, jawatan untuk memberi fatwa. Tiba-tiba takut kepada ketua kita, kita bagi fatwa yang ketua kita nak. Ini takut yang diharamkan. Takut takut yang diharamkan. Maka melihat kemungkaran, kita biarkan. Kita tak nak cegah mungkar. Takut kita mendapat mudarat daripada mencegah mudarat mungkar itu. Takut kedudukan kita hilang, takut pangkat kita hilang, maka hukumnya kita wajib mencegah kemungkaran tadi. Maka hakikatnya takutnya takut yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka selemah-lemah iman, kita mesti cegah mungkar dengan hati kita. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa in lam yastati' fa bilisani fa in lam yastati' fa biqalbi wa zalika adhaful iman. Atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu nampak mungkar maksiat, kena cegah dengan tangan, dengan kuasa. Kalau tak mampu dengan lisan, tak mampu dengan hati, itu selemah-lemah iman. Maknanya kena cegah. Kalau hati kita tengok maksiat, hati kita tak rasa apa-apa, maknanya iman pun tak tahulah, tak ada ke ataupun kurang lagi daripada lemah tadi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pada hari kiamat nanti Allah akan bertanya kepada hamba-Nya. Hari kiamat nanti Allah akan tanya, bukan Allah tak tanya. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu ni pemimpin, setiap kamu akan ditanya apa yang dipimpin. Maka Allah akan tanya kepada hamba-Nya, apakah yang menghalang kamu daripada mencegah kemungkaran? Bila kamu melihat apa yang menghalang kamu daripada tak mencegah mungkar, ada mungkar, kamu tak cegah dia, dengan hati pun tak cegah, dengan tangan, dengan kuasa, dengan lisan, dengan tangan, dengan kuasa. Maka apakah yang menghalang kamu dari mencegah kemungkaran? Maka apabila Allah selesai mengajarkan kepada manusia hujahnya, maka manusia itu pun berkata, ya Allah, ya Tuhanku, aku mengharapkan kepada kamu dan aku menjauhi manusia. Aku mengharapkan kepada kamu dan aku menjauhi manusia. Jadi manusia ni di akhirat nanti akan ditanya, kenapa kau tak cegah mungkar? Maka dia boleh jawab. Allah bagi dia jawab benda yang Allah ajar kat dia. Maka lepas tu dia kata, ya Allah, aku sedar. Sebenarnya dia tak cegah tu sebab dia takut manusia lah. Hari ni takut manusia lah kita mencegah, tidak mencegah mungkar. Takut pada manusia, bos kita ke, ketua kita ke, menteri kita ke. Kan, maka sesungguhnya dia kata, ya Allah, aku mengharapkan Engkau ya Allah, mengharapkan keampunan Engkau ya Allah, dan aku menjauhi manusia. Menjauhi manusia. Jadi Allah SWT mengajar kita di sini, daripada hadis ini, kita hanya mengharapkan keampunan daripada Allah dengan kelemahan kita, dan kita mengharapkan daripada Allah SWT itu kekuatan. Jadi kalau kenapa tidak mencegah mungkar tadi, kan, kenapa tidak mencegah mungkar tadi? Kerana kita takut dengan manusia, mudarat manusia tadi. Itu sebab tu je yang tidak cegah mungkar. Maka hadis ini membawa kepada aku mengharapkan kemaafan, mengharapkan kemaafan dan keampunan Allah, dan takut sekiranya manusia menimpakan mudarat ke atas diriku. Jadi takut ini adalah haram. Takut manusia boleh bawa mudarat kita, itu takut ini haram. Baik, berkenaan dengan ini, maka kita nak mencegah mungkar ni wajib. Tapi wajib macam mana? Wajib macam mana? Wajib yang kena tengok kesan pencegahan mungkar.
Sekiranya mencegah mungkar itu menyebabkan mungkar itu terhapus, maka hukumnya wajib. Sekiranya mencegah mungkar itu menyebabkan mungkar yang lebih besar, mungkar yang lebih kecil berlaku mungkar kecil tapi lebih kecil daripada mungkar yang asal, maka hukumnya wajib. Sekiranya kita mencegah mungkar, tiba-tiba berlaku satu mungkar yang lain yang sama level dengan dia, maka mungkar yang ini hukumnya harus kena fikir yang mana satu. Yang terakhir, sekiranya kita mencegah mungkar, tiba-tiba mungkar yang lebih besar berlaku, yang ini haram. Maknanya kita mencegah, contoh kita nak cegah mungkar, tiba-tiba kita dibunuh. Jadi mungkar tu kecil, mungkar tu apa? Kita bakar kuil, contohlah bakar kuil. Tiba-tiba kita tangkap, kita dibunuh. Kita nak bakar kuil aja, bakar kuil tak, dia boleh bina balik kan. Mungkar tu contohnya. Tapi kita kena bunuh. Kita dibunuh itu mungkar yang lebih besar, dibunuh kan. So kita tak buat. Ni contohlah kalau kita kat dalam rumah Mulkan Jabariyah sini kan. Baik, kemudian takut yang merupakan syirik. Takut yang merupakan syirik ialah takut yang mengeluarkan manusia itu daripada keimanan. Ini yang kelima, takut yang membawa kepada syirik. Takut yang membawa syirik itu takut yang menyebabkan manusia itu menjauhi Allah. Contohnya takut yang al-khawf sir, takut yang tersembunyi, seperti takut dengan jin, takut dengan kubur, takut orang mati, takut dengan pokok-pokok besar, takut dengan benda-benda yang gaib-gaib ni. Jadi ini boleh buat pada syirik. Yang ini adalah termasuk takut yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini secara ringkas lah. Secara ringkas. Jadi insya-Allah itulah sikit banyak, mudah-mudahan kita dapat sikit banyak panduan berkenaan dengan bagaimana ketakutan yang sepatutnya, ketakutan yang digalakkan, ketakutan yang harus, ketakutan yang haram, ketakutan yang membawa kepada syirik. Jadi semacam ini adalah merupakan perkara-perkara yang mudah-mudahan akan dapat memberikan kekuatan kepada kita untuk berada di atas tarbiyah, berada di atas zaman akhir zaman ini dengan keadaan yang lebih baik daripada kebiasaan orang yang tidak beriman, yang meninggalkan Allah dalam kehidupan mereka insya-Allah. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala muhabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Wa askillahumma rabitataha wa dimuttaha wa dihasbulaha wa amla'aha min rika ladzi la yakhbu wa syrah suduraha bi faidil iman bik wa jamil tawakkul 'alaik wa ahliha bi ma'rifatik wa amit ala sya'atik fi sabilik ya Allah innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi jahannam. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabil qabr. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika minal ma'sam wal maghram. Rabbana atim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saya terlupa nak beritahu, malam ni insya-Allah akan ada satu live. Kita akan buat solat hajat bersama-sama dan kita akan bincang sikit berkenaan dengan peristiwa yang berlaku di Malaysia ni. Ada santai-santai gitulah. So siapa yang berkesempatan insya-Allah lepas maghrib atau lepas isyak, kita akan ada malam ni insya-Allah. Tunggulah live FB, kita akan bersama dengan PPIM dan yang lain-lain insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.